Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua mengenai satu tajuk iaitu isu dan cabaran pelaksanaan PDPR semasa pandemik COVID-19. Saya Rosnizan binti Saad dari SMK Datuk Syed Isa Batu Pahat Johor selaku pembentang pada hari ini. Ini adalah rangka pembentangan saya, bermula dengan pengenalan, kajian literatur, metodologi kajian, dapatan kajian dan rumusan. Baiklah, kita lihat sepintas lalu mengenai pengenalan. Baik, PDPR saya rasa semua orang maklum dengan PDPR. Zaman sekarang ni orang selalu bercakap mengenai PDPR lah ya. PDPR bermaksud satu singkatan bagi pengajaran dan pembelajaran di rumah ya. PDPR maksudnya pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah. Dan PDPR ini digunakan sebagai medium pembelajaran semasa berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula pada April tahun 2020 ya dan masih berlangsung sehingga kini. Dan PDPR ini berkait rapat dengan COVID-19 lah ya. Okey, apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan pandemik coronavirus yang berlaku secara global yang berpunca daripada sindrom pernafasan akut teruk 2 SARS ya, COVID-2 ya, yang mula dikesan di Bandaraya Wuhan, China dan telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh WHO pada 11 Mac 2020. Kita lihat sepintas lalu mengenai kajian literatur. Kajian-kajian yang dilaksanakan yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji atau penulis-penulis yang lepas yang telah dibaca, yang telah dikaji dan yang telah dilihat iaitu Nur Halimatun Kamarudin dan juga Nurihan Muhammad Nasir. Dan penularan pandemik COVID-19 di seluruh dunia negara telah membimbangkan semua pihak, khususnya sektor pendidikan. Dan menurut data UNESCO, sejumlah 203 juta pelajar di seluruh dunia telah terkesan dengan penutupan sekolah akibat COVID-19. Dan fenomena ini telah memberi kesan juga kepada sistem pendidikan di negara kita ya. Dan kerajaan akhirnya telah mengambil langkah proaktif dengan mengumumkan penutupan semua sekolah dan institusi pendidikan di negara kita ini sebagai usaha untuk mengekang wabak ini daripada terus merebak. Dan PDPR ini adalah usaha dan alternatif ya Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membantu guru dalam melaksanakan ataupun merealisasikan pelan pendidikan ya, pengajaran dan pembelajaran dalam norma baharu. Okey, PKM telah menggariskan 3 kaedah ataupun 3 pendekatan dalam pelaksanaan PDPR. Yang pertama, PDPR dalam talian yang menggunakan internet. Yang kedua, PDPR secara luar talian yang mana boleh menggunakan medium ataupun platform seperti buku modul, buku nota, handout dan sebagainya. Yang ketiga, PDPR secara off-site yang dilaksanakan di pusat atau lokasi yang dibenarkan. Dan dasar KPM dalam Pelan Pendidikan Malaysia telah menekankan bahawa setiap murid wajib mendapat akses kepada pendidikan. Walau apa pun masalah, walau apa pun halangan, pelajar perlu mendapat akses kepada pendidikan supaya mereka ini tidak tercicir daripada arus pendidikan perdana. Okey, kita lihat metodologi kajian. Kajian ini telah menggunakan kaedah kepustakaan dengan membuat rujukan, menganalisis, menyaring bahan bacaan seperti buku, tesis, artikel, jurnal dan makalah. Dan dapatan kajian ini kita rujuk kepada isu dan cabaran guru dalam menghadapi PDPR semasa pandemik 19. Dan dapatan kajian kita boleh lihat kepada beberapa aspek ya. Aspek guru, murid, ibu bapa ya. Dan kita lihat isu-isu PDPR yang pada hari ini menjadi topik perdebatan, topik kajian dan juga isu-isu yang dibincangkan di pelbagai peringkat peringkat sekolah, peringkat PPD, JPN dan juga KPM ya, dan juga masyarakat. Okey, isu yang pertama mengenai kesediaan guru dan murid.
dalam penguasaan teknologi terkini untuk proses PDPR. Ini satu isu yang sangat besar dan penting. Apabila PDPR dilaksanakan, masalahnya banyak berlaku kelemahan ataupun kekurangan pelajar dan guru tidak mampu ataupun belum bersedia untuk mengadakan atau menyediakan diri mereka dengan keperluan-keperluan yang diperlukan dalam PDPR, seperti penggunaan teknologi, penggunaan peralatan dan sebagainya. Isu yang kedua ialah mengenai masalah tumpuan atau fokus murid ketika sesi PDPR dijalankan. Ini juga satu isu yang penting di mana pelajar kurang memberi tumpuan seperti mana ketika pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di kelas. Ada satu perbezaan yang kalau kita nampak di kelas dan juga semasa PDPR dijalankan. Isu ketiga adalah kesediaan dari segi peralatan atau peranti atau gadget dan juga capaian internet. Isu ini juga satu isu yang penting kerana apabila peralatan gadget internet ini tak dapat dipenuhi dengan baik ataupun tak mampu disediakan oleh pelajar dan ibu bapa, dia akan menjejaskan proses PDPR di rumah. Dan isu yang keempat adalah kesukaran untuk mendapatkan kerjasama daripada ibu bapa ketika proses PDPR berjalan di rumah. Okey, seterusnya kita lihat apakah cabarannya dalam melaksanakan PDPR ini. Cabaran yang pertama ialah pertukaran kaedah PDPC kepada PDPR memberi cabaran besar kepada guru-guru yang kurang kemahiran ICT, di mana guru-guru terpaksa meningkatkan kemahiran mereka mempelajari benda-benda yang baharu, dan ini memberi mereka tekanan. Guru merasa tertekan kerana belajar benda-benda yang baharu dalam PDPR ini. Yang kedua, capaian internet yang kurang memuaskan terutama di kawasan luar bandar atau pedalaman. Ini juga satu cabaran kepada guru-guru murid juga yang tidak mampu untuk menyediakan data internet yang cukup ataupun yang kuatlah, terutama ni yang tempat tinggal mereka jauh di pedalaman. Dan juga harga gadget atau peranti yang mahal yang mungkin tidak mampu dibeli oleh golongan pendapatan rendah, terutamanya golongan B40. Cabaran yang ketiga ialah kerana kurang interaksi guru dan murid semasa PDPR. Jadi kekurangan, kelemahan interaksi yang kurang antara guru dan murid semasa PDPR, kesan dia ialah maklumat pengajaran atau ilmu itu tidak dapat disampaikan dengan berkesan. Dan juga cabaran yang seterusnya ialah cabaran masalah ibu bapa yang bekerja. Mereka ini tidak mampu untuk memantau pembelajaran anak-anak mereka semasa PDPR di rumah. Ini memberi kesan yang tidak baik atau kesan yang buruklah ataupun kesan yang negatif kepada kelancaran PDPR di rumah dan anak-anak mereka. Baiklah, seterusnya mungkin kita boleh melihat cadangan-cadangan yang sesuai untuk menjayakan proses PDPR di rumah. Semua pihak harus bekerjasama. Semua pihak mempunyai tanggungjawab dan peranan masing-masing dalam menjayakan proses PDPR. Guru, ibu bapa, murid dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga. Di mana guru perlu meningkatkan tahap ilmu pengetahuan dan kemahiran mereka untuk mengadaptasi dengan norma baru dan sistem pendidikan. Manakala ibu bapa perlulah ada kesedaran untuk memantau, menjaga dan juga bekerjasama dengan guru semasa proses PDPR. Juga murid, murid juga perlu sentiasa diberi motivasi untuk mereka sentiasa bersemangat untuk terus menerus belajar dalam PDPR. Kita berikan motivasi kepada pelajar. Ini kerana ramai sangat yang tidak mampu mengikuti ataupun tidak mengikuti PDPR kerana kurangnya sokongan motivasi daripada ibu bapa maupun guru. Dan KPM juga perlulah memberi pelbagai bantuan dan sokongan kepada guru dan juga murid agar pelan pendidikan ataupun matlamat objektif pendidikan dapat dicapai dengan cara meningkatkan kemahiran guru, membantu dalam pemberian gadget dan sebagainya. Dan rumusan yang dapat kita buat dalam kajian ini ialah berkenaan COVID-19 ini merupakan cabaran yang sangat besar kepada sektor pendidikan negara, dan pelaksanaan PDPR juga merupakan isu yang harus diberi perhatian dan dipikul bersama-sama oleh semua pihak, warga negara masyarakat, khususnya guru, murid dan ibu bapa. Guru, ibu bapa dan juga pihak sekolah, murid sama-sama perlu memainkan peranan masing-masing agar matlamat atau objektif pengajaran dan pembelajaran PDPR ini dapat dicapai dan berjalan dengan lancar dan mengurangkan risiko keciciran dalam kalangan pelajar sekolah. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.